Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Iman dari JMMR. Ini saya ingin menerangkan tentang kami punya JIP daripada grup 2 iaitu Universal Engage Device. Okay. Engage Device ini kami mendapat idea daripada Muhammad Al-Iman. Itu sahabat kami yang membagi idea tersebut. Dan saya ingin menentangkan tentang projek background tersebut. Okay. Yang pertama ialah kami memilih jig ini kerana to make an angle hole on the weak piece. So macam contoh bahan mana-mana yang ingin membuat lubang bersudut boleh menggunakan jig kami. Jig kami mempunyai kosong darjah iaitu 90 darjah. Bukan daripada kosong darjah hingga ke 60 darjah. Tak kisah panjang berapa. Dia boleh memegang panjang mana pun bahan tu. Okay. Yang kedua, ia memudahkan buat lubang yang bersudut pada jig kami. Okay. Yang ketiga pula, kami mendapat idea bahan kami ni daripada Universal Vice. Universal Vice yang di mana mempunyai berbilang sudut pada vice tersebut. Problem statement iaitu yang pertama ialah don't have a drill jig. So macam contoh mana-mana yang bengkel ataupun kilang yang tidak mempunyai jig tersebut seperti kami, dia susah untuk membuat lubang bersudut. So kami cadangkan untuk membuat jig kami ini kerana bagi memudahkan kilang untuk menyelesaikan masalah mereka. Okay. Yang kedua, dia tak membazir masa kerana kami punya jig ni just letak atas meja kisar ataupun mana-mana meja yang boleh letak gunakan jig kami ni dan untuk membuat lubang. Ini bukan kisar lah, mesin gerudi. So siapa yang mau buatnya, dia tak makan masa sangat. So yang ketiga, need to use a different jig to make another hole of a different angle. So macam mana-mana yang jig yang berlainan, dia susah untuk, bukan susah, ada je yang senang, tapi kami cadangkan jig kami ni untuk membuat sudut sampai 60 darjah. So mana-mana yang ingin membuat sudut tu boleh menggunakan bahan kami. Okay, objektif kami pula ialah untuk mengeluarkan idea Universal Jig Vice ni kerana untuk membuat lubang yang bersudut yang saya sudah cakap tadi. Okay. Kedua, design. So design untuk menggerudi lah bahan ni untuk menggerudi sudut macam pada bahan yang workpiece yang digerudikan. Okay, to save time for angle adjustment. Macam contoh ketiga ni, untuk siapa yang mau membuat sudut lubang pada workpiece mereka boleh menggunakan jig kami. To hold engine block on this jig, right? Okay, yang keempat pula ni iaitu boleh membuat juga part-part pada engine yang mereka mau buat part tersebut untuk menggerudikan sudut pada workpiece mereka. Okay. Dan yang terakhir bagi saya ialah project design. Okay, yang seperti yang di dalam jadual tersebut mendapat body jig iaitu 100x50x10. Okay, itu besar bahan kami. Tapi slide yang seterusnya kami akan ceritakan tentang bagaimana kami dapat nak buat itu semua. Okay, seperti yang ada dalam kod kami, body jig, wall jig, screw, head jig, holding jig dan screw clamp.
Ke-66 ni ada dalam part-part list yang kami akan bentangkan dengan harga-harga yang tersebut dan kuantiti yang sebanyak yang begitu, dan harganya pun taklah semahal mana, dan jumlah kesemuanya ialah RM154.80. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aliman dan saya akan menerangkan bahagian di mana bagaimana setiap bahagian projek kami diproses. Okey, untuk pengetahuan semua, semua bahagian projek kami ini dipotong lebih daripada ukuran asal dan kemudian baru dibawa ke mesin-mesin yang dikehendaki untuk proses pembentukan. Okey, yang pertama saya akan menerangkan body jig. Body jig ini kami akan menggunakan mesin milling terlebih dahulu untuk mendapatkan bentuk, tetapi kami tidak memprosesnya sehingga mendapat ukuran sebenar kerana kami akan lebihkannya dalam 0.08 untuk dibawa ke mesin grinding untuk proses mendapatkan ukuran sebenar dan mendapatkan pembukaan yang lebih cantik. Dan kemudian kami akan terus bawa ke mesin gerudi untuk menggerudi bahan menggerudi di bahagian atas, iaitu 8 lubang bersaiz 5 kerana kami akan membuat thread atau tab bersaiz M6 kali 1. Dan kemudian kami akan menggerudi di bahagian tepi. Kami akan buat lubang tembus dahulu, iaitu berdiameter 5 dan diikuti dengan counter boring berdiameter 10 dengan kedalaman 3 mm. Seterusnya head jig. Head jig ini kami akan menggunakan mesin milling untuk mendapatkan bentuk, dan sama seperti tadi kami tidak menggunakan milling sehingga mendapat ukuran sebenar kerana kami akan pergi ke mesin grinding untuk mendapatkan permukaan yang lebih cantik dan mendapatkan ukuran sebenar. Dan kami akan membuat pergi ke mesin gerudi untuk proses penumbukan lubang, iaitu diameter 6 dan 8.5 lubang tembus, dan diikuti dengan counter boring berdiameter 8 untuk lubang bersama lubang diameter 6 dan diameter 12 untuk lubang berdiameter 8.5. Dan pada lubang 8.5 ini kami akan membuat satu thread bersaiz M10 kali 1.5. Okey, seterusnya plate. Plate ni juga kami menggunakan mesin milling untuk mendapatkan bentuknya dan dibawa ke mesin grinding seperti bahan yang lain. Dan kami akan membuat lubang berdiameter 5. Untuk menjaga toleransinya, kami akan menggerudi daripada saiz gerudi yang kecil hingga ke saiz yang dikehendaki. Seterusnya saya akan terangkan silinder round thread. Silinder round thread ini kami menggunakan mesin lathe. Okey. Selepas mendapat ukuran, bagi menjaga toleransinya, kami akan di akhir kami tak akan terus mendapatkan ukuran sebenar. Kami akan pakai grinding untuk menjaga toleransinya dan mendapat permukaan yang lebih cantik, dan terus membuat thread dalam panjang 20 mm dan thread tersebut berspesifikasi M5 kali 0.5. Okay. Screw clamp ini kami menggunakan mesin lathe juga. Dan dia mempunyai spesifikasi M10 kali 1.5. Clamp lathe, kami pada bahagian ini kami menggunakan mesin milling dan sedikit grinding sama seperti tadi untuk mendapatkan permukaan yang lebih cantik, dan menggunakan mesin gerudi untuk menggerudi di bahagian tengah. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Hirzan Qayyum Berudi. Saya akan menerangkan tentang mesin dan proses. Kami menggunakan mesin untuk melakukan untuk
melakukan sebuah proses penghasilan jig dan feature kami adalah menggunakan 4 mesin, iaitu milling machine, drilling machine, power saw machine dan lathe machine. Okey, ini adalah jig and feature simulation yang mana kita ini pencantuman bahan jig dan feature kami. Skru akan dimasukkan dan leg clamp akan dipasang di bawah. Skru leg dan skru. Okay, ini adalah langkah pemasangan. Seterusnya, ini adalah part list, iaitu kami mempunyai 7 komponen. Yang pertama, body jig yang berukuran 100 mm kali 50 mm kali 10 mm. Yang kedua, komponen yang kedua adalah wall jig yang berukuran 100 mm kali 100 mm kali 15 mm. Komponen yang ketiga adalah screw clamp berukuran 30 mm kali diameter 6 mm. Yang keempat, head jig berukuran 20 mm kali 30 mm kali 20 mm. Yang kelima, holding jig cylinder road thread 140 mm kali diameter 5. Yang keenam, clamp leg berukuran 20 mm kali 20 mm kali diameter 10 mm. Yang ketujuh, plate berukuran 100 mm kali 120 mm. Okay, ini adalah keperluan semasa melakukan proses untuk pengukuran, penandaan dan membuat thread. Kami menggunakan end mill, tool point. Yang kedua, angle ruler. Yang ketiga, vernier caliper. Yang keempat, tab and die set. Yang kelima, vernier high gauge. Okay, end mill kami menggunakan untuk adalah untuk mengisar permukaan. Okay, seterusnya. Ini kegunaan bahan. Bahan yang kami gunakan untuk membuat satu jig dan feature ini adalah aluminium steel. Iaitu ia mempunyai lebih banyak function, kualitinya lebih baik dan ini adalah bahan yang ringan dan ianya sesuai untuk melakukan proses pembuatan dalam engineering. Ini adalah failure analysis. Failure analysis ini adalah yang pertama, untuk membuat lubang 50 dan 60 darjah adalah sukar disebabkan bahan yang terlalu besar. Apabila bahan yang terlalu besar, ianya mudah untuk diikat pada clamp. Okey, yang kedua, bahan yang harus diikat pada clamp akan tergelincir. Ini adalah recommendation, iaitu cadangan. Cadangan yang pertama adalah buat atau penambahbaikan pada reka bentuk untuk memastikan bahan kerja tidak tergelincir ketika melakukan proses. Yang kedua, buat semakan yang dapat diubah pada bahan kerja supaya jig dapat digunakan untuk membuat lubang pada saiz yang berbeza. Yang ketiga, kestabilan ketika melakukan proses dapat diatasi. Yang keempat, kedudukan pengikat skru akan dilakukan penambahbaikan untuk meletakkan rail supaya lebih mudah apabila clamp. Kesimpulan. Dan yang terakhir, yang pertama, secara keseluruhannya, projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dengan melakukan pelbagai proses untuk menunjukkan fungsi dan penggunaan benda kerja, iaitu menggunakan jig kami ini untuk mengikat bahan dan melakukan proses pemesinan ketika pemprosesan itu. Yang kedua, usaha penyelidikan dan pemilihan bahan sangat penting untuk kejayaan projek ini, iaitu
pemilihan bahan yang sesuai adalah salah satu kunci utama untuk kejayaan proses JIT ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.